Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak bercerita pasal mermaid ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil ikan duyung. Kalau kita bercakap tentang ikan duyung, semua orang tahu ikan duyung adalah separuh manusia, separuh ikan. Kalau orang tanya Abang, daripada mana Abang tahu tentang ikan duyung? Abang tak malu-malu beritahu yang Abang kenal ikan duyung daripada filem Disney tahun 1989, iaitu The Little Mermaid. Sebenarnya legenda ikan duyung ni terkenal satu dunia. Ada dekat Asia, Eropah, Arab dan juga Afrika. Jadi kalau korang nak tahu cerita tentang ikan duyung, tonton video Abang daripada mula sampai habis, Abang akan ceritakan. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua. Kalau korang berminat dengan channel Abang, korang boleh subscribe dan ia menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua cerita-cerita menarik yang akan Abang ceritakan dalam semua posting YouTube Abang. Sebelum tu Abang nak cerita tentang asal-usul mana datangnya duyung. Nama sebenar duyung ataupun mermaid ialah Siren. Ia diambil daripada legenda rakyat Greek. Kalau dekat Malaysia ni kita panggil duyung sebab bentuk rupanya adalah seperti dugong. Cuma bahagian atasnya adalah manusia. Itu adalah asal nama duyung ataupun mermaid. Jadi Abang nak cerita dekat korang asalnya ikan duyung ni daripada mana? Cerita pertama ikan duyung yang pernah dicatatkan oleh manusia adalah berasal daripada kerajaan Assyria. Korang mesti tak tahu kerajaan Assyria ni kerajaan apa kan? Kita kena berbalik kepada zaman Nabi Ibrahim dalam agama Islam ataupun zaman Abraham, Prophet Abraham dalam agama Kristian. Kalau korang tahu sejarah Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi di mana dia ditentang oleh seorang raja namanya Raja Namrud ataupun Raja Namrus. Raja Namrud ada seorang emak iaitu Semiramis. Semiramis dikatakan dilahirkan oleh seorang dewi yang bernama Artagratis. Jadi boleh Abang simpulkan dekat sini, cerita duyung ni muncul pada 1000 tahun sebelum Masihi. Artagratis ataupun Dewi Artagratis dikatakan emak kepada Semiramis. Selepas Artagratis melahirkan Semiramis, suaminya meninggal. Walaupun sudah tua umurnya, tapi Artagratis masih kelihatan cantik. Jadi ini menguatkan lagi pandangan orang ramai bahawa Artagratis adalah dewi. Tapi korang janganlah percaya sangat, ini adalah catatan-catatan kuno. Disebabkan kecantikannya, Artagratis telah jatuh hati dengan seorang manusia biasa. Dikatakan manusia ini adalah seorang pengembala. Tapi disebabkan Artagratis ini terlalulah berkuasa, dengan secara tak sengaja, dia telah membunuh lelaki yang diminatinya. Disebabkan terlalu kecewa dia telah membunuh lelaki yang diminatinya, dikatakan Artagratis telah terjun ke dalam laut dan berubah diri menjadi duyung ataupun mermaid. Perubahan ini terjadi kerana dikatakan Artagratis telah terpengaruh dengan seorang dewa Babylon yang bernama Dewa Ea ataupun Dewa Enki. Kerana Dewa Ea atau Dewa Enki adalah berwujud dalam bentuk separuh manusia, separuh ikan. Dan ini adalah cerita asal, cerita pertama tentang duyung. Dan daripada sini cerita ni tersebar di seluruh dunia. Diorang percaya duyung ni berasal daripada Artagratis, iaitu emak kepada Semiramis, di mana Semiramis adalah emak kepada Namrud dan Namrud adalah musuh kepada Nabi Ibrahim. Jadi sekarang Abang nak cerita tentang kisah duyung yang Abang ambil dari pelbagai negara. Abang mulakan dengan negara Arab dulu. Kalau dulu dekat tanah Arab, diorang terkenal dengan satu hikayat yang namanya Hikayat 1001 Malam. Hikayat ini telah ditulis pada 1706 sehingga 1721. Dan dalam buku ini juga ada menceritakan tentang manusia yang hidup dalam laut. Tapi tidak ada dicatatkan yang bentuknya separuh manusia, separuh ikan. Cuma dikatakan ia adalah berbentuk manusia tapi tinggal di dalam laut dan boleh bernafas dalam air. Dan dikatakan mereka mempunyai kerajaan dalam laut. Salah satu kisah yang terkenal dalam Hikayat 1001 Malam ialah kisah Abdullah si lelaki ikan. Kalau korang tahu cerita ni, mesti korang kata macam sama dengan satu filem Hollywood. Nanti Abang ceritakan. Kisah ini menceritakan tentang Abdullah, iaitu salah seorang rakyat dalam kerajaan bawah laut. Perjalanan cerita ni mengisahkan bagaimana Abdullah memperbaiki hubungan antara kerajaan dalam laut dan juga kerajaan di darat. Korang tak rasa sama ke macam cerita Aquaman? Sebenarnya cerita Aquaman ni ambil daripada Hikayat 1001 Malam rupanya. Dikatakan kerajaan dalam laut yang dicatatkan dalam buku ini tidak menggunakan duit dan juga tidak mempunyai pakaian. Sebenarnya ada kisah lain dalam Hikayat 1001 Malam yang menceritakan tentang manusia ikan.
iaitu bertajuk Pengembaraan Bulukiah. Ia mengisahkan tentang bulukiah yang mengembara ke dalam laut untuk mencari ubat untuk hidup abadi. Lalu, bulukiah telah berjumpa dengan orang-orang yang tinggal di dalam laut. Dengan kata lain, dalam hikayat 1001 malam daripada kerajaan Arab ni, diorang tak ceritakan tentang makhluk separuh ikan separuh manusia. Diorang ceritakan tentang manusia yang tinggal dalam laut. Boleh kata sedara mara dengan duyung lah. Cerita kedua adalah datang daripada negara Britain. Pertama kali dijumpai di dinding di sebuah gereja di Durham Castle pada tahun 1078. Itu yang pertama kali dijumpai di England. Dan terdapat beberapa catatan di dinding-dinding gereja menceritakan tentang ikan duyung. Tapi dalam hikayat kerajaan Britain, ikan duyung dianggap sebagai malapetaka ataupun petanda kepada malapetaka buruk yang bakal berlaku kepada pelayar dan juga nelayan. Ada satu lagu rakyat yang namanya Sir Patrick Span. Dia ada menceritakan bahawa duyung akan memberi amaran kepada setiap kapal yang lalu dengan mengatakan kapal-kapalnya akan tenggelam. Dan dikatakan saiz duyung adalah sebesar 610 meter. Tinggi. Dikatakan juga duyung boleh berenang dalam air masin dan juga air tawar. Ada sesetengah legenda Britain mengatakan duyung banyak mengajar pelayar-pelayar tentang mentera-mentera tertentu untuk mengubati sesetengah penyakit berbahaya. Dan duyung ada dua jantina, lelaki dan perempuan. Kalau perempuan diorang panggil mermaid, kalau lelaki diorang panggil merman. Tapi dikatakan merman lebih hodoh daripada mermaid. Mungkin sebab dia lelaki. Ini diskriminasi ni. Tapi dalam banyak-banyak legenda Britain, ada satu legenda yang paling terkenal. Dia mengisahkan seekor duyung yang suka datang ke kampung manusia. Sebab kampung manusia itu terletak di tepi laut. Tujuan duyung tu datang ke kampung manusia adalah nak mendengar seorang lelaki membaca sajak dan juga bernyanyi. Kononnya, lelaki ni menyanyi dan bersajak dengan sangat sedap. Dikatakan akhirnya keduanya mereka jatuh cinta dan berkahwin. Lalu, si duyung membawa si lelaki masuk ke dalam laut, tinggal dalam kerajaannya di bawah laut dan hidup dengan aman bahagia. Itu macam cerita Disney lah, ujungnya ada aman bahagia. Okey, yang ketiga abang nak cerita tentang legenda Ireland. Dalam legenda Ireland, duyung dikenali sebagai liban. Tapi bentuknya bukan separuh manusia, separuh ikan. Tapi ia boleh berubah jadi manusia ataupun ikan dalam satu-satu masa. Maksudnya dia boleh transform lah. Dia boleh pilih salah satu yang mana nak jadi. Mungkin dalam laut dia jadi ikan, atas darat dia jadi manusia. Terror juga si liban ni. Dalam satu hikayat yang dipanggil Lady of Golerus, ada 3 cerita tentang duyung. Cerita pertama tentang seorang nelayan yang kononnya telah tertangkap duyung lalu dilepaskan. Selepas itu, duyung telah membantu si nelayan untuk pergi ke satu pulau yang penuh dengan harta karun sebagai membalas jasa. Kisah yang kedua adalah berkenaan tentang seorang budak yang dikatakan mempunyai anak patung yang sangat cantik. Sewaktu budak ni duduk-duduk di tepi air, dia telah didatangi oleh seekor duyung, lalu duyung tu telah merampas anak patung si budak ni. Disebabkan budak ni terlalu sedih, akhirnya budak ni menangis dengan kuat. Disebabkan terlalu kesian dengan budak ni, dikatakan duyung telah memulangkan anak patung ni kepada budak ni semula. Patung ini telah dipulangkan bersama-sama dengan seutas rantai mutiara yang sangat cantik. Kisah ketiga menceritakan tentang sekumpulan nelayan yang suka membuang apel yang cantik dan sedap ke dalam laut. Katanya, ia bertujuan untuk mempersembahkan apel-apel ini kepada duyung dan sebagai balasan, duyung akan memberi harta-harta yang terpendam di bawah laut. Seterusnya kita menjelajah ke Eropah pula. Kalau dekat Eropah, duyung ni dikenali sebagai Melusine atau Melusin. Dia mempunyai ekor seperti ikan dan ada kalanya ekor seperti ular. Kisah yang paling famous telah dicatatkan dalam satu novel yang bernama Little Mermaid yang ditulis pada 1837. Kisah ni sama macam kisah Little Mermaid yang abang tengok masa kecil-kecil. Kisah duyung terpikat dengan seorang lelaki dan akhirnya berubah menjadi manusia. Lepas tu terjun balik ke dalam laut sebab manusia tu tak terima dia. Macam itulah ceritanya. Jadi Little Mermaid ni, yang abang tengok cerita Disney masa kecil-kecil, dia ambil daripada kisah rakyat negara Eropah.
Kita beralih kepada Greece ataupun Kerajaan Ottoman. Di negara Greece ataupun Kerajaan Ottoman, ikan duyung dikenali sebagai siren. Bentuknya sama, separuh ikan separuh manusia, dan dia sangat terkenal pada abad ke-9. Dikatakan duyung ni berasal daripada kakak Alexander the Great. Dikatakan kakak Alexander the Great tidak mati selepas terjun ke dalam laut, tetapi berubah menjadi manusia ikan, dan dikatakan ia tinggal di Teluk Aegean di kawasan Greece. Mengikut cakap-cakap orang pada waktu tu, si kakak Alexander yang bernama Siren yang tak mati itu akan muncul di permukaan laut setiap kali kapal berlayar di Teluk Aegean. Dan si kakak Alexander yang berubah menjadi ikan ni akan bertanya kepada semua pelaut dengan satu soalan, iaitu, apa khabar Alexander adikku? Tapi kalau pelayar atau nelayan tersalah jawab, automatik si kakak Alexander ni akan menenggelamkan kapal mereka. Tapi ada satu jawapan yang betul, iaitu Alexander hidup dengan sihat dan tenang dan telah menjadi raja seluruh dunia. Kalau jawab dengan jawapan ni, akan selamatlah pelayar dan nelayan tu. Dekat Rusia pun diorang ada cerita tentang ikan duyung. Dekat Rusia, duyung dikenali sebagai Naides ataupun Sadko. Dikatakan ia tidak berjasad tetapi seperti roh ataupun jin. Mengikut legenda di Rusia, ikan duyung ni berasal daripada roh seorang perempuan yang mati dibunuh atau bunuh diri di mana jasad mereka tenggelam di dalam laut. Dari rupa bentuk dia mempunyai kulit yang putih dan pucat, wajahnya sangat cantik dan bajunya adalah daripada rumpai laut. Dia dikatakan akan keluar daripada laut ataupun air pada waktu bulan mengambang. Tujuannya adalah untuk memancing lelaki supaya menari bersama mereka dan akhirnya akan ditenggelamkan di dalam air, sama ada sungai, tasik ataupun laut. Dikatakan ada seorang lelaki tak mati selepas ditenggelamkan dalam air, dan akhirnya lelaki ini dikatakan berkahwin dengan puteri duyung yang bernama Puteri Cinera. Dekat negara China pun ada legenda tentang ikan duyung yang dikenali sebagai Joren ataupun nama lainnya lelaki jerung. Ada satu legenda yang namanya legenda Bouzi yang dicatatkan pada 1730 yang menceritakan kisah seorang nelayan dengan seekor duyung. Dikatakan kisah ni berlaku di Pulau Lantau. Kisah ni bermula apabila nelayan tertangkap seekor duyung. Bentuknya seperti manusia, rambutnya berwarna-warni, tapi dia tak boleh bercakap. Disebabkan ia terlalulah cantik, akhirnya si nelayan membawa ikan duyung ni ke darat dan berkahwin dengannya. Apabila nelayan ni mati, selepas berpuluh-puluh tahun kahwin, si duyung telah kembali semula ke dalam laut. Dekat Korea pun ada cerita tentang ikan duyung. Kisah yang paling famous ialah mengisahkan seorang pembesar negeri yang berjaya menyelamatkan 4 ekor duyung daripada dibunuh sekumpulan nelayan. Itu kisah yang paling famous. Tapi dalam legenda Korea, duyung dianggap sebagai dewi laut yang menjaga laut. Dan dikatakan duyung tinggal di satu kerajaan bawah laut yang bernama Kerajaan Naranda. Duyung dikatakan selalu memberi amaran kepada pelaut dan juga nelayan jika berlaku ribut taufan di kawasan laut dengan membaling batu ke kapal pelayar dan juga nelayan. Kalau kita tengok negara Jepun pun ada cerita tentang duyung. Dekat Jepun, duyung dikenali sebagai Ningyo. Tapi bentuknya pelik sikit. Ia berbentuk ikan tetapi bermuka manusia. Ada 2 tanduk emas, perutnya berwarna merah, ada 3 mata dan ekornya seperti ekor ikan kap. Dan yang paling rare, panjangnya adalah 10 meter. Dikatakan ia pernah ditangkap di sebuah pantai di Toyama, tapi tidak dinyatakan tahun berapa. Duyung ataupun Ningyo dalam bahasa Jepun dikenali sebagai salah satu daripada setan-setan dalam legenda Jepun. Ia dikatakan berumur panjang dan boleh hidup beribu tahun. Di Kemboja, duyung dikenali sebagai anak kepada Ravana. Kalau dalam kitab Hindu, Ravana adalah salah satu setan. Jadi kiranya duyung ni anak setan lah. Dikatakan duyung ni telah diarahkan oleh ayahnya
untuk mengganggu Hanuman daripada membina jambatan untuk kegunaan rakyat Kemboja. Tapi malangnya, disebabkan kehandsoman Hanuman, duyung ni telah jatuh cinta kepada Hanuman. Itu adalah legenda Kemboja. Kalau korang tak ingat siapa tu Hanuman, kalau dalam kitab Hindu, Hanuman tu adalah dewa monyet. Dekat Afrika pun ada cerita pasal duyung. Ia dikenali sebagai Mami Water ataupun Mother of Sea. Ia dikatakan wujud dalam bentuk roh dan berjantina perempuan. Ialah dan namanya Mami. Dikatakan ia berperwatakan jahat dan selalu akan cuba membunuh nelayan dan juga pelayar. Dekat negara Zimbabwe, duyung dikenali sebagai Njuzu. Ia dikatakan sebagai dewa tasik, sungai, laut dan paya. Sesiapa yang jahat dikatakan akan diumpan Njuzu untuk datang ke tepi tasik atau tepi air lalu ditenggelamkan oleh makhluk ni. Njuzu akan melemaskan orang-orang yang ada sifat jahat dalam hati. Jadi pada satu waktu tu ada ramailah orang-orang Afrika yang tenggelam dalam tasik. Sebagai langkah untuk menyelamatkan mangsa tenggelam, ketua kampung telah melakukan sesuatu yang aneh, iaitu ketua kampung telah menghadiahkan Njuzu atau mempersembahkan Njuzu dengan arak-arak yang mahal dengan harapan orang yang ditenggelamkan oleh Njuzu akan dipulangkan selamat ke atas darat. Tapi ada beberapa kes orang yang selamat daripada lemas. Bila selamat dan naik ke atas darat, mereka mempunyai kelebihan menjadi bomoh ataupun pakar perubatan tradisional. Jadi itu adalah cerita tentang asal-usul dan juga kisah-kisah duyung dari pelbagai negara. Jadi terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Harap korang terhibur dengan cerita-cerita rakyat ni. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.